Dr. Ben tu adalah seorang doktor yang graduan dari First Moscow State Medical University. Dulunya seorang doktor di uh, hospital kerajaan dan sekarang ia adalah doktor kulit dan estetika. Beliau turut aktif dan berpengalaman dalam bidang nutrisi dan juga banyak menolong orang mencapai tahap kesihatan yang lebih baik melalui nutrisi yang seimbang. Okay, tanpa melengahkan masa, kita serahkan uh, majlis tu dengan Dr. Ben. Persilakan. Halo, halo. Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera bagi semua rakan-rakan sekalian lah. Okay, so saya Dr. Ben. Okay, sebelum saya start, sangat-sangat gembira lah dalam malam yang sejahtera ini dapat berjumpa dengan semua orang. And then malam ni sebab untuk orang Cina kita dengar Chinese New Year kan. So nak ambil kesempatan ini untuk share lah dengan semua orang pasal kesihatan supaya kita semua boleh start dengan satu tahun dengan sihat sejahtera kan. Okay, so nama saya Dr. Ben. Saya dah actually bekerja sebagai doktor dah lebih kurang 10 tahun lah. Dah cekik pula. Dah 10 tahun bekerja sebagai doktor. And then dalam 10 tahun ni, sebelum ni saya kerja dekat KKM lah, dekat hospital dalam bahagian sakit puan. Lepas tu, I dah join private. Sekarang saya bekerja di klinik kulit dan estetika. And then saya ada pengalaman dengan nutrisi lah, lebih kurang 5 tahun dah. Okay, dan dengan nutrisi pun saya dengan tim saya sangat fokus tolong orang yang ada masalah kesihatan, especially yang ada masalah kesihatan macam kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis, semua tu. Okay, so hari ini kita nak share pasal yang paling basic lah tentang kesihatan, tentang nutrisi. So macam mana kita boleh jaga pemakanan kita, boleh dapat nutrisi yang seimbang dalam hidup seharian kita lah. Okay, apa cara yang paling senang? Okay, tapi sebelum kita start, sebelum kita pergi kepada nutrisi, saya rasa kita kena faham pasal badan kita dululah. Sebab kalau kita tak faham pasal badan kita, maka kita tidak akan faham kenapa kita kena makan sesetengah nutrisi, kenapa kena makan yang ni, kenapa tak boleh makan yang tu. Okay, so saya selalu kata badan manusia ni satu benda lah, satu benda yang sangat-sangat ajaib. Badan kita bukan satu ketol daging saja. Okay, actually badan kita terdiri daripada banyak-banyak komponen. Okay, so badan kita diperbuat daripada beberapa sistem. Contohnya sistem pernafasan, sistem pertahanan, sistem pencernaan, semua tu. Okay, dan semua ni bergabung dan dia akan jadi satu badan yang jadi kita manusia lah. Okay, tapi apa yang menjadikan sistem tu ialah organ. Okay, for example, katakan kita punya sistem pencernaan. Okay, organ yang terlibat ialah kita punya kerongkong. Dan sambung kepada kita punya perut, kita punya usus, kita punya tubuh, itu kita panggil sistem pencernaan. Okay, so kalau kita punya hidung, kita punya paru, itu ialah sistem pernafasan. Okay, so beberapa organ dia kumpul sekali, dia akan jadi satu sistem. Tapi sebelum organ tu, actually kita terdiri daripada sel-sel tisu. Okay, sel-sel ni dia macam komponen yang paling-paling basic lah untuk badan kita. Okay, saya selalu kata ini contoh yang sangat senang untuk faham lah. For example, contohnya kondo kan. Kalau kita nak bina satu kondo, kita kena start daripada batu bata kan. And then batu bata ni kita gabung, and then dia akan jadi satu bilik. So lepas bilik, beberapa bilik dia bergabung, dia akan jadi satu unit. And then beberapa unit, banyak-banyak unit, dia akan jadi satu kondo, satu building yang besar kan. So sama dengan badan kita. So batu bata tu dia macam kita punya sel lah, unit yang paling kecil. And then beberapa sel bergabung, berkumpul sekali, dia akan jadi organ. And then beberapa organ dia kumpul sekali, dia jadi sistem. And then beberapa sistem sekali dia menjadi badan kita. Okay, so
So apa ialah makanan bagi kita punya sel? Sebab kalau sel kita sehat, dan maksudnya kita balik kepada ni. So kalau sel kita sehat, dan organ kita akan sehat, betul tak? Kalau organ kita sehat, dan sistem kita akan sehat, akan dapat menjalan dengan efektif, dan barulah badan kita akan jadi sehat. Okay, so yang penting ialah kita kena pastikan sel kita, okay, unit paling kecil tu kena sehat. Sebab kalau yang ini sehat, kita akan jadi manusia yang sehat lah. Okay, so kalau macam tu, kita kena faham apa makanan sel kita. Okay, sebab hanya bila kita bekalkan sel kita dengan makanan yang sehat, dan baru kita punya sel akan jadi sehat. Lepas tu manusia, badan tu baru akan jadi sehat. Okay, so saya selalu kata there's no magic, just basic. Kita kena balik kepada yang paling asas. So semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benda ini ialah makanan asas bagi kita punya sel. Okay, so saya akan bagi tahu satu persatu lah semua benda ni. Okay, so pertama, protein. Protein tu ialah unit bina asas untuk badan kita juga, untuk sel kita. Okay, semua benda dalam badan kita, tak kira lah sel lah, hormon lah, rambut lah, kuku lah, darah lah, semua tu terdiri daripada protein. So kita kena makan cukup protein setiap hari. Okay, paling kurang kita kena makan 1 gram per kilo dalam satu hari. So contohnya kalau macam saya ialah 65 kilogram, satu hari saya kena makan paling kurang 65 gram protein sehari. Okay, so 65 gram tu dia konsep tu lebih kurang macam mana? Okay, satu dada ayam yang besar lebih kurang satu tapak tangan tu ialah lebih kurang 15 sampai 20 gram protein. Okay, dada ayam yang 100 gram tu bukan maksudnya 100 gram proteinnya, itu lebih kurang 15 gram sahaja. Satu telur lebih kurang 5 gram protein. Okay, so kalau kata untuk saya, sehari saya nak protein yang mencukupi, saya kena makan lebih kurang 13 telur lah setiap hari. Kalau makan macam tu tiap-tiap hari, saya rasa satu hari nanti saya nampak benda yang bulat, aku takut kan. So mesti pastikan kita makan cukup, tapi untuk mencukupkan kita punya requirement setiap hari itu, dan kita kena kira betul-betul, and then kita ada cara yang senang untuk capai. Okay, and then protein tu dia sangat penting sebab protein tu terdiri daripada amino acid. Okay, unit asas untuk protein. Okay, so you boleh imagine itu amino acid dia macam bila kita main Lego lah. Okay, Lego yang kecil-kecil tu ialah amino acid. Okay, so bila kita ambil banyak amino acid, kita sambung sekali, dia akan jadi satu Lego yang besar, betul tak? So yang besar tu ialah satu protein, dan protein tu dia akan buat kita punya rambut lah, kuku, kulit, semua tu. Okay, kalau kita kekurangan protein juga, kalau dalam orang tua ada keperasan macam nenek kita, datuk kita, mereka rambut akan jadi semakin senang untuk gugur, semakin kurang, semakin nipis, kuku dia jadi senang nak retak atau patah. Okay, itu semuanya satu simptom kekurangan protein. And then untuk golongan wanita juga, adakah selalu kaki bengkak, kata edema, ada water retention, itu pun satu simptom kekurangan protein. Sebab terutamanya golongan wanita, sebab setiap bulan ada datang haid kan, dari sana akan kita hilang sikit protein juga. Okay, so kalau biasanya kita tak makan cukup protein, dan memang akan banyak masalah lah. Okay, and then kedua, karbohidrat. Karbohidrat ialah satu sumber tenaga kepada badan kita lah. Okay, so karbohidrat tu dia akan dipecahkan kepada unit yang lebih kecil, panggil glukos atau glukosa. So bila dia jadi glukosa tu, badan kita baru boleh guna dia sebagai bahan mentah untuk dapat tenaga. Okay, tapi glukosa yang berlebihan tu akan, kalau kita tak guna, okay, dia akan simpan dalam power bank kita. So power bank kita itu ialah kita punya lemak lah. Okay, so that's why pemakanan kita akan selalu komplain kan, kata I makan macam datuk I je, macam nenek I je. Tapi orang dulu-dulu tu mereka buat banyak kerja keras kan,
macam kena tanam padi lah, noreh getah lah, semua menggunakan banyak-banyak tenaga. Tapi hari ni kita manusia era ini, kita mana adalah pergi menoreh getah, mana ada pergi tanam padi kan. Kebanyakan masa kita duduk depan komputer and then kita kerja dengan jari kita saja kan. So actually kita guna tenaga yang kita guna tu sangat-sangat sedikit. So tenaga yang kita ada tu memang selalu berlebihan lah. Okay, so bila berlebihan tu, itu glukosa semua akan di-convert, akan ditukar kepada lemak dan disimpan. That's why orang era ini sangat-sangat senang untuk dapat kita punya berat badan meningkat. Okay, so that's why cara atau amount jumlah karbohidrat yang kita makan tu kita kena buat adjust ikut kita punya kerja seharian. Okay, so satu lagi ialah saya selalu akan ingatkan semua orang bila kita cakap pasal karbohidrat ni ialah satu benda yang kita panggil glycemic index, okay, atau GI. Glycemic index tinggi dengan glycemic index rendah. Makanan yang ada glycemic index tinggi adalah macam makanan yang ada banyak gula, okay, atau macam ubi kentang. Itu semua glycemic index tinggi. Maksudnya bila kita makan, okay, glukosa dalam darah kita akan meningkat secara mendadak dalam masa yang singkat. Ini bukan satu benda yang bagus sebab kalau kita punya glukosa dalam darah tu meningkat mendadak, dan risiko untuk dapat kencing manis tu akan senang tinggi sikit. Okay, so macam nasi, mi, bihun, semua tu ialah makanan yang glycemic index tinggi, GI tinggi. Okay, dan berbanding dengan itu oats, okay, dia ialah glycemic index yang rendah. Okay, so kita kena pilih benda yang ada glycemic index rendah sikit lah. And then glukosa ni ialah sumber tenaga untuk kita punya otak juga. Kita punya saraf semua guna glukosa. So that's why bila kita makan benda yang manis, dan kebanyakan masa kita akan rasa macam alert sikit kan. Okay, tapi kalau kita selalu makan makanan yang ada GI tinggi, kita akan rasa alert, tapi dalam masa yang singkat kita akan rasa sangat-sangat letih. Contohnya ada siapa yang macam saya juga lepas makan nasi tu memang sangat-sangat alert, and then dalam setengah jam tu dah akan start mengantuk dah. Betul tu cerita kata akan start rasa ngantuk dah. Okay, nak tidur semua tu. Okay, so itu semua kesan daripada makan makanan yang ada glycemic index tinggi. Okay, alright. So seterusnya ialah lemak. Okay, so lemak tu adalah ialah satu sumber tenaga yang baik juga. Okay, sumber tenaga yang baik, tapi kalau kita ada terlalu banyak lemak ni dan kita tak guna, dan dia akan terkumpul bawah kulit kita jugalah. Alamak, semua auto correct, sorry fungsi. Okay, so lemak tu actually banyak orang lah yang takut pasal lemak kan. Ada siapa yang takut bila dengar perkataan lemak ni ke? Kalau ada yang takut boleh ke macam tulis satu-satu dalam kita punya text box sikit. Supaya saya nampak kita ada interaksi sikit, ada siapa yang takut pasal lemak. Semua orang takut kan? Saya pun takut pasal lemak. Tapi kita tak boleh tak ada lemak langsung, okay? Sebab lemak tu sangat-sangat penting juga. Lemak tu selain daripada sumber tenaga, actually dia akan memastikan badan kita dapat berfungsi dengan baik, terutamanya di kulit kita. Okay, kulit kalau kita kekurangan lemak, okay, tapi kena faham lemak yang bagus lah. Kalau kita tak ada lemak, and then kita punya kulit akan jadi kering sangat-sangat senang. Okay, and then sebahagian daripada sel kulit kita ialah lemak juga. Okay, so kalau sel kita tak sihat, memang kulit kita akan tak sihat. So that's why kita punya kulit akan jadi kasar, akan jadi kering. Okay, and then di sendi juga, lemak ni dia berfungsi sebagai pelincir. Okay, katakan ini ialah kita punya sendi.
So di antara sendi itu sepatutnya ada minyak sikit lah, minyak pelincir. So minyak pelincir itu datang daripada lemak yang bagus. Okay, for example omega 3. Okay, dan lemak tu kita akan bahagi kepada dua jenis juga, lemak tepu dengan lemak tak tepu. So lemak tepu tu ialah yang saturated fat lah, yang kalau dalam bahasa Inggeris saturated fat. Lemak tak tepu ialah unsaturated fat. Okay, unsaturated fat ialah lemak yang bagus lah, sebab ini dia senang untuk, dia actually boleh tolong kita kurangkan lemak yang tak bagus. Dia boleh bawa lemak yang tak bagus balik kepada hati kita and then untuk proses, untuk guna. Okay, tapi kalau kita selalu makan makanan yang ada minyak, lemak tak tepu ni, semua ni dia mungkin akan tergumpal dalam kita punya salur darah, and then lama-lama dia boleh block kita punya salur darah. Okay, so contoh lemak tak tepu ni, contoh lemak tepu ni ialah macam kita punya plant oil lah. So macam kita punya peanut oil, sunflower oil, palm oil, semua yang dari tumbuhan punya, kebanyakan masa ialah minyak tepu. Okay, and then kalau kita selalu makan makanan yang goreng, pisang goreng lah, french fries lah, semua tu ialah minyak yang tepu. Minyak yang tepu. Okay, saturated fat. Okay, and then tambahan lagi, kalau minyak yang kita selalu makan tu digunakan di temperature, dalam suhu yang tinggi, dia akan senang menjadi trans fat juga. Trans fat ini ialah lemak yang tak bagus jugalah, yang boleh menyebabkan kita punya salur darah senang block, and then kadang-kadang dia boleh menyebabkan kita risiko untuk dapat kanser pun akan jadi tinggi. Okay, so trans fat ini adalah satu benda yang tak bagus. Kebanyakan masa kita boleh jumpa dalam kita punya margarine atau plantar semua tu. Okay, so bila kita beli, kita mesti check lah, margarine atau plantar tu, dalam tu dia ada tulis ke no trans fat. Okay, kena make sure yang kita beli tu no trans fat lah. So siapa yang suka makan snacks macam chips semua tu, kebanyakan masa pun ada trans fat yang banyak. So mesti sangat-sangat berhati-hatilah, paling baik jangan makan terlalu banyak. Okay, tapi kita ada juga lemak yang bagus. So, for example, omega 3. Omega 3 ialah satu lemak yang sangat bagus untuk badan. Dia boleh tolong kurangkan inflamasi, kurangkan radang, and then dia baik untuk kita punya otak, okay, perkembangan otak juga, okay, dengan saraf. Next ialah vitamins. Vitamins sangat penting jugalah. Dan biasanya vitamins ni dia tak ada jana dalam badan. Badan kita tak boleh buat vitamin sendiri. Kita mesti dapatkan vitamin daripada pemakanan kita. So kebanyakan vitamin tu datang daripada sayuran dengan buah-buahan lah. Okay, and then vitamins ni dia sangat-sangat sensitif kepada suhu. So kalau kita masak kita punya buah-buahan atau kita punya sayuran, kebanyakan masa kita akan musnahkan vitamin dalam tumbuhan atau sayuran atau buah-buahan tu lah. Okay, and then kadang-kadang dia akan oxidize, so atau dia sensitif, kita kata dia sensitif kepada udara atau asid. Alright, and then vitamins tu ada dua jenis juga, kita panggil vitamins larut air dengan vitamins vitamins larut lemak. Okay, so vitamins yang larut airnya ialah vitamin B dengan C, dan dia biasanya disingkir melalui air kencing. That's why ada banyak orang dekat yang luar lah yang selalu katakan, pernah dengar ke kata vitamin C kena makan kurang sikit, tak boleh makan terlalu banyak, bahaya sebab mungkin akan menyebabkan batu karang. Okay, yang tu actually vitamin C sangat-sangat penting. Yang tu boleh berlaku kalau kita tak pilih vitamin C yang baik. Okay, kalau kita selalu makan vitamin C yang ada dos tinggi, and then badan kita tak boleh serap dia betul-betul, dan mungkin akan meningkatkan risiko batu karang. Tapi kalau vitamin C yang kita makan tu ada slow release, okay, atau all day formula. Okay, maksudnya pure vitamin C tu dia keluar sikit-sikit dalam mungkin 8 jam, and then kalau yang macam tu badan boleh menyerap
vitamin C tu dengan sepenuhnya. So kalau vitamin C yang macam tu, tak payah risau, tak akan menyebabkan batu karang. Okey, dia tak akan meningkatkan risiko batu karang. Tapi you boleh dapat kebaikan daripada vitamin C. Contohnya meningkatkan kita punya immune system, kita punya sistem pertahanan. Boleh buat kita punya kulit lebih cerah. Itu semua kebaikan vitamin C. Okay, so bila kita nak beli vitamin C tu, kena pilih yang betul-betul baik dengan badan kita. Okay, so vitamin yang larut lemak ialah vitamin A, D, E dengan K. Okay, kebanyakan vitamin C ni, kebanyakan vitamin yang larut lemak ni, dia akan disimpan dalam hati dan lemak. Okay, sebab dia larut kat dalam kan. Okay, so this one vitamin A, D, E dengan K kita boleh makan kurang sikit sebab kita punya badan boleh simpan banyak sikit. Okay, tapi kalau makan banyak pun dia tidak akan menjahanamkan kita punya badan lah. Okay, vitamin boleh makan banyak. Okay, then next ialah kita punya minerals atau kita punya galian. So galian ialah satu benda yang bukan organik lah, satu compound yang bukan organik. Okay, dia terdapat dalam buah-buahan, sayuran kita juga. Kita boleh dapatkan galian daripada daging juga. Okay, so contohnya macam kita panggil kalium, natrium dengan chloride tu sangat penting untuk badan kita untuk memastikan keseimbangan air dalam badan. Dan kalsium, magnesium, vitamin D, phosphorus, semua itu ialah untuk kesihatan tulang kita. And then sulfur itu untuk stabilkan struktur protein kita lah. Okay, supaya rambut, kulit kita, kuku kita akan jadi cantik. Okay, and then galian dengan vitamin kita tak boleh pilih salah satu tau. Kita mesti ambil dua-dua sekali. Sebab bila mereka bersama, dia akan bagi kesan sinergistik. Maksudnya, bila vitamin campur dengan galian, satu campur satu tu, dia punya kesan akan lebih daripada dua. Okay, dia akan bagi result yang lebih bagus kalau kita makan salah satu sahaja. Okay, so galian tu mesti selalu kita ambil dengan vitamin sekali. Okay, so for example lah, saya selalu suka kata, macam kereta tu, kita tak boleh hanya ada roda dengan steering saja kan. Bukan roda, steering, engine dan kereta tu boleh jalan. Kita perlu benda yang lain juga kan, macam spare parts lah, and then benda-benda yang lain dalam kereta. Baru kereta tu boleh berjalan dengan lancar kan. Sama dengan galian dengan vitamin tu. Ya, untuk pastikan badan kita boleh berfungsi dengan baik. Okay. Okay, then finally ialah kita punya antioksidan. Okay, antioksidan ni boleh menstabilkan kesan radikal bebas. Okay, kesan radikal bebas ni ialah satu komponen yang tak stabil lah. Okay, yang tak stabil dalam badan. Dan biasanya dia datang daripada udara. Tapi badan kita sendiri boleh menjanakan radikal bebas ini. Okay, bila kita stres, kita tidur tak cukup, kita makan makanan yang tak sihat, kita makan makanan yang goreng, yang processed food terlalu banyak. Ini semua boleh menjanakan radikal bebas. Dan radikal bebas ni boleh musnahkan kita punya sel, boleh menyebabkan kita jadi sangat-sangat letih, boleh rosakkan kita punya kulit, boleh menyebabkan kita dapat katarak. Itu semua kesan radikal bebas. Dan yang paling-paling ketara sekali ialah radikal bebas ni boleh menyebabkan kita mendapat kanser. So antioksidan ini sangat penting buat masa ini. Okay? Especially sekarang lah semua orang pun stres kan? Ada siapa yang tak stres ke? Okay? So mana kita boleh dapat antioksidan? Antioksidannya biasanya kita boleh dapat daripada buah-buahan dengan sayuran juga. Okay? So buah-buahan dengan sayuran itu sangat penting lah. So biasanya tengok kita punya minerals, kita punya vitamins, kita punya antioksidan semuanya datang daripada buah-buahan dengan sayuran. That's why satu hari kita actually kena makan 5 portion sayur. Ini ialah satu portion. Bolehkah kita makan 5 portion setiap hari? So itu yang masalah kita semua hari inilah, sebab kita tak ada masa nak makan semua ini kan.
And then kalau kita boleh makan 5 portion pun, boleh ke kita cover semua warna ini? Kuning, hijau, merah, ungu dan putih. Boleh ke kita makan 5 portion buah-buahan dengan sayuran yang merangkumi 5 color ini? Sebab color yang lain, dia bagi vitamins dengan minerals dengan antioksidan yang lain. Okay, kalau you kata, oh, I ada makan sayur, setiap hari saya makan banyak-banyak sayur, tapi kebanyakan sayur ialah warna hijau saja kan? So you just makan satu je. Yang lain you masih kekurangan. Okay, so kita mesti fikir apa cara yang boleh senangkan hidup kita, senangkan kita punya kerja supaya kita boleh sekaligus dapat semua. Okay, so that's why saya selalu encourage guna suplemen sebab itu yang masalah kita lah sekarang sebab kita tak ada masa nak makan. Kalau ada masa nak makan pun kita ada masa nak prepare, nak masak semua benda ni ke tak. Ada masa nak masak pun kita ada perut kita boleh 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 makan begitu banyak ke tak. Okay, alright, and then perut kita cukup besar ke tak untuk semua makanan ni masuk kan? So perut tak kuat tu memang tak boleh, tak muat, sorry. Okay, boleh ke perut kita muat semua sayuran dan buah-buahan? Dan itu ialah hanya vitamins dengan minerals dengan antioksidan saja. Tak termasuk lagi protein, karbohidrat, lemak semua tu lagi. Okay, so memang tak muat lah kalau kita nak makan je. Okay, tapi bila kita ada boleh muat pun, kita tak ada masa nak duduk sana makan kan. Alright, so that's why masa ni suplemen sangat penting lah. Suplemen ialah satu cara yang paling senang untuk kita dapat semua vitamins dalam masa yang paling singkat dan dia tak susah sangat. Okay, so finally ada satu lagi ialah air lah. Okay, air tu sangat penting untuk semua orang sebab kita punya badan terdiri daripada 70% badan. Okay, badan kita ialah 70% air. Okay, so setiap hari kita kenalah make sure you minum paling kurang 2-3 liter air sehari. Okay, biasanya satu cawan tu ialah lebih kurang 500 ml, lebih kurang 250 ml sampai 300 ml lah. Okay, so kalau ada siapa yang rasa susah nak minum 2-3 liter sehari ya. Okay, 2 liter lebih kurang ialah 8 cawan sehari lah. Okay, so satu cara yang paling senang ialah make sure bila kita makan pagi, petang, malam tu, sebelum makan, selepas makan kita minum 1 gelas, so 2 gelas air. So kalau macam tu 3 meal dah ada 6 cawan air kan. Dan bangun pagi, 1 lagi cawan, sebelum tidur 1 lagi cawan. So 8 cawan air sehari. Okay, so hanya dengan ada air yang mencukupi, baru badan kita akan jadi sihat. Baru kulit kita akan cantik. Baru kita tak akan selalu mengantuk. Dan terutamanya siapa yang nak hilangkan, nak kurus, mesti minum air banyak-banyak. Sebab bila air cukup, metabolisme kita pun akan jadi tinggi sikit. Dan bila you minum air banyak, you pun tak senang nak jadi lapar. Atau tak akan mulut tu gatal nak makan kan. So mesti minum air cukup-cukup. Okay, so itu semua ialah apa yang kita perlu. So sekarang kita tengok balik sarapan pagi Malaysia. Okay, siapa suka makan nasi lemak macam air? Okay, memang kenyang banyak makanan di Malaysia memang mengkenyangkan. Okay, tapi masalahnya kita kenyang tapi nutrisi tak cukup. Okay, for example lah, makan nasi lemak. Apa yang kita dapat daripada nasi lemak? Nasi dengan lemak. Okay, mungkin ada sikit telur dan beberapa hiris timun. Okay, ini semua ialah carb saja. Okay, sikit protein and then 3 keping 3 hiris timun tu ada berapa banyak vitamin dengan mineral kat sana, sangat-sangat kurang. Okay, dan kebanyakan masa pun ini timun pun dah kita hiris awal-awal letak tepi kan, dah expose kepada udara, dah lama-lama tu semua vitamin mineral kat dalam pun akan hilang juga. Okay, and then macam roti canai lagi bagus.
roti canai itu 100% carb sahaja. Okay, kalau kita makan 3 suku roti canai itu, dia dah lebih kurang sama dengan satu mangkuk nasi. Okay, kalau you banjirkan dengan kuah kari lagi, lagi tinggi dia punya kalori. Okay, so siapa yang nak hilangkan berat badan, janganlah sentuh you punya roti canai. Okay, so mesti berhati-hati. And then tapi dah kita makan banyak carbs, kita rasa sangat kenyang. Tapi mana protein kita, mana vitamin kita, mana mineral kita. Okay, lemak tu berlambak pula. Okay, so memang tak bagus untuk kesihatan kita lah. Ini semua ialah typical breakfast kita. And then ini pun kononnya macam sihat sikit lah. Okay, yes dia memang baik sikit. Tapi kalau selalu makan sausage pun bukan satu pilihan yang bagus sebab dia ialah makanan yang proses. Okay, so dalam nampaknya kita macam makan daging daripada sausage, tapi dia punya protein dalam sausage ni sangat rendah sahaja. Okay, and then ini baked beans pun dia satu sumber protein yang bagus. Tapi kalau kita makan daripada yang can punya, yang tin punya, dalam mungkin tu ada pengawet lah, pewarna lah, perasa lah, semua tu lagi. So memang tak bagus untuk badan kita. Okay, yang sini yang paling sihat ialah telur ni dengan mungkin roti ni lah, baik sikit sahaja. Okay. Okay, tapi kalau kita makan roti putih pun dia bukan pilihan yang baik jugalah sebab daripada gandum, and then gandum ialah satu karbohidrat yang glycemic index dia tinggi. Okay, so tak bagus. Okay, so macam mana? Apa pun tak bagus, apa kita boleh buat? So kita mesti pastikan kita punya sarapan pagi ialah satu selection yang bagus lah, yang sihat punya pilihan. So contohnya satu suggestion, satu cadangan kita dengan tim saya ialah kita boleh guna protein yang inilah, protein powder atau kita panggil protein soya. So protein soya itu datang daripada gandum, soya dengan peas. Tapi tadi kan kata Dr. Ben baru kata gandum tu bukan satu sumber karbohidrat yang bagus. Okay, jangan risau. Dalam protein soya kita ni, kita cuma ambil amino acid. Okay, unit yang paling kecil dalam gandum itu saja. Kita bukan ambil gandum oats tu, and then kita kisar and then jadikan gandum. Tak, kita ambil dia punya unit paling kecil tu ialah amino acid. Okay, so dia tak ada kesan yang tak baik daripada gandum. Okay, kita ambil unit yang paling kecil. So unit yang paling kecil tu senang untuk diresap untuk badan. Okay, that's why bila kita beli protein, kita kena check yang ini, PDCAAS. Maksudnya berapa baik protein ini boleh diresap oleh badan. Kalau sama dengan 1, maksudnya 100% boleh resap. Kalau katakan 0.8, 0.7, maksudnya ada 20% atau 30% akan disingkirkan daripada kita punya buah pinggan dalam kita punya air kencing. Okay, kalau protein yang macam tu, then risiko untuk merosakkan kita punya buah pinggan pun akan jadi lebih tinggi. Okay, so mesti cari protein yang ada PDCAAS sama dengan 1. Okay, then on top of that, protein soya ni ialah rendah lemak dan rendah kolesterol. Kebanyakan susu, sebab kebanyakan orang kita minum susu untuk dapat protein juga kan. Tapi kalau susu kebanyakan masa ialah tinggi lemak dengan tinggi kolesterol. So protein soya ni ialah satu pilihan yang lagi baik lah. Okay. Dan kalau kawan-kawan kita yang ada vegetarian punya, sebab dia datang daripada gandum, soya dengan peas, so dia tak ada. So dia memang sesuai untuk orang yang vegetarian lah. Okay. Dan yang paling penting, dia tak ada perasa tiruan, pengawet atau pewarna tiruan. Alright. And then untuk sumber karbohidrat yang bagus, kita boleh menggunakan body key meal replacement ini. Okay. So body key meal replacement ini, kalau katakan hari ini kita nak hilangkan berat badan, kita boleh gunakan dia sebagai satu meal replacement. Tapi kalau hari ini kita hanya nak untuk kita kesihatan badan, dia boleh sebagai satu beverage, minuman yang sihat. Okay. Sebab dalam tu dia ada karbohidrat yang bagus sebab dia ada serat yang tinggi, and then dia ada vitamins, ada minerals yang
25 jenis, okay, dalam tu. And then tak ada trans fat, dan dia guna non-GMO lah, non-genetic mutated punya ingredient. So memang sedap dan penuh dengan nutrisi, betul tu kata Juwita, okay. And then yang paling penting selalu sebab dalam pasaran tu ada banyak meal replacement, tapi kebanyakan kawan saya yang try brand yang lain selalu kata meal replacement tu memang tak syok lah rasa dia. Okay, so untuk body key ni Nutrilite ada guna ini taste mapping technology untuk dapat rasa dengan tekstur yang paling sedap. Okay, so semua orang yang pernah try ni memang sangat suka, especially kalau you campur dengan air sejuk tu, wah memang macam smoothie punya. Okay, so ada tiga perisa. Satu ialah coklat, satu coffee dengan berry. Okay, saya sendiri paling suka yang coklat punya lah, memang sedap gila-gila. Okay, then next untuk lemak. Lemak yang bagus ialah saya selalu cadangkan salmon omega complex ala omega 3 ini. So yang salmon omega complex ni ada omega 3 daripada 4 jenis ikan. Okay, deep sea fish, mackerel, anchovy, sardines dengan salmon. Okay, and then dalam tu dia ada EPA dengan DHA yang sangat tinggi lah. Dua-dua ni sangat penting untuk kita punya sistem saraf, and then terutamanya untuk perkembangan kita punya otak. So saya selalu syorkan kepada golongan wanita yang tengah breastfeeding. Itu sangat penting sebab omega 3 ni dia boleh sampai kepada baby melalui kita punya susu badan. Okay, susu badan kita. Okay, then kalau baby kita dapat banyak omega 3 ni, perkembangan otak dia akan jadi sangat bagus. So baby tu akan jadi lebih cerdik, cerdik pandai. So siapa yang nak baby tu sangat cerdik, sangat pandai, mestilah ibu mesti makan omega 3. Okay, yes, Mary boleh. Kalau ada orang yang selalu ada sakit sendi-sendi, sakit lutut pun kita syorkan untuk makan omega 3 ini, sebab macam I kata tadi, omega 3 boleh kurangkan radang. Okay, so biasanya kalau sendi kita sakit atau kita punya lutut sakit semua tu ialah ada radang, ada inflammation di antara kita punya sendi tu. Okay, especially kalau orang tua atau badan kita gemuk sikit, dia akan selalu ada friction. Okay, ada macam tergores-gores lah di antara kita punya sendi itu. So dia akan menyebabkan kawasan tu ada radang, ada inflammation. So bila ada tu, dia akan sakit. Okay, so kalau kita makan cukup vitamin, kita makan cukup omega 3 ni, inflamasi ni akan kurang. And then macam I kata tadi juga, lemak ni dia akan berfungsi sebagai pelincir di antara kita punya sendi. So kalau kita cukup pelincir, then tidak akan kisar begitu banyak. So inflammation pun akan jadi kurang juga. Okay, so sangat penting lah omega 3. So untuk tambah kita punya vitamin kalian dengan antioksidan, kita boleh guna Double X inilah. Okay, so dalam Double X ni dia terdiri daripada 19 buah-buahan dan sayuran. Okay, so dalam tu dia ada 13 jenis vitamin dengan 10 mineral. So itu semua ialah vitamin dan galian yang asas untuk badan kita lah. Okay, and antioksidan tu datang daripada 19 jenis buah-buahan dan sayuran. Okay, dan yang paling penting tak ada perasa, tak ada pewarna dengan tak ada pengawet tiruan juga. And then size dia sangat kecil, so sangat senang untuk telan. Okay, so siapa yang macam saya selalu makan kat luar and then susah nak dapat 5 portion buah-buahan dengan sayuran, okay, ini Double X ialah satu pilihan yang sangat bagus. Okay, and then finally yang saya selalu showkan ialah serat jugalah. Okay, serat ni penting untuk kita untuk buang air besar lah. Okay, sebab serat ni dia akan tambahkan kita punya jumlah atau saiz atau ketumpatan najis kita. So hanya bila kita punya najis tu cukup besar, kita punya usus baru boleh detect. Okay, baru boleh detect najis tu, and then dia akan
tolak najis tu keluar. Okay? Kadang-kadang especially golongan wanita pula. Biasanya takut gemuk kan, dia makan sikit-sikit kan. So kalau najis yang terbentuk tu tak cukup tumpat atau besar, dan mungkin kita punya usus akan macam tak perasan. So bila dia tak perasan, dia tak tolak dia keluar lah. Okay? And then satu lagi ialah serat tu, dia boleh sebagai satu pelincir dalam kita punya usus juga. So bila dia ada pelincir, dia cukup besar, and then bila usus nak tolak, dia akan ditolak dengan sangat-sangat senang. Okay, so saya selalu showkan orang makan serat. And then bila kita cukup serat dalam kita punya pemakanan, serat tu akan memberi makanan kepada bakteria-bakteria yang bagus dalam usus kita. Itu kita panggil probiotik. So probiotics kita baru boleh hidup dengan lebih selamat. Bila dia selamat, dia baru boleh bagi kita kesan yang baik dalam kita punya usus. Okay, so serat tu sangat-sangat penting. Okay, so kita ada dua jenis serat, serat larut air dengan serat tak larut air lah. So serat yang larut air berfungsi sebagai pelincir, dan serat tak larut air dia berfungsi sebagai penambah ketumpatan dan saiz najis kita. Okay, and then on top of that, serat larut ni dia boleh tolong kita kontrol kita punya glukosa dalam darah juga. Okay, so orang yang ada kencing manis kena makan serat yang mencukupi juga. Okay, so biasanya serat datang daripada sayuran. Kebanyakan sayuran mempunyai serat yang tinggi. And then kalau buah-buahan ialah macam buah-buahan yang keras sikit lah, macam jambu. Okay, macam jambu merah. Okay, apple. Semua tu ada serat yang tinggi. Okay, biasanya benda yang ada, buah-buahan yang ada serat tinggi dia akan keras sikit dan kita kena kunyah lama sikit. Okay. Then finally, okay, kita buat balik sikit comparison. So protein, ini semua ialah kita punya makanan asas untuk badan kita. Okay, protein, karbohidrat, lemak, vitamins, galian, serat, antioksidan dan air. Okay, so kalau set yang kita showkan ini memang merangkumi semua benda inilah. So protein, soya tu bagi kita punya protein. Dan body key meal replacement tu bagi kita karbohidrat yang mencukupi. Okay, and then semua karbohidrat yang GI rendah. Okay, and then salmon omega complex bagi kita lemak yang bagus. Double X bagi kita vitamin, galian dan serat yang mencukupi. Vitamins, galian dan antioksidan yang mencukupi. And then mixed fiber powder tu bagi kita punya serat yang seimbang. And then finally air e-spring kita, air daripada filter kita bagi air yang baik, and then yang ada galian dalam tu. Okay, and then galian tu boleh kita dapat daripada air juga. Okay, tapi kebanyakan masa kalau kita guna penapis air yang jenis RO, then dia akan tapis semua galian juga. So air yang kita minum tu dah jadi tak ada galian. Okay, so itu tak bagus untuk badan kita juga. So e-spring water filter ni, penapis air e-spring ni, dia tapis semua benda yang tak bagus, tapi dia simpan semua galian dalam air itu. Okay, so satu air yang bagus ialah air daripada air yang ada galian. Alright, so last ialah kita boleh showkan macam ni lah. So kalau hari ni anda ada masalah macam air nak sarapan yang sihat tapi susah nak cari, okay, dan nak dah ada buat decision, keputusan nak tukar you punya sarapan, tak mau makan nasi lemak sahaja yang kekurangan vitamin, boleh ambil set macam ni lah. So of course set yang complete ialah yang ni lah. Kita ada protein soya, ada double X, ada body key, and then serat dengan omega 3. Okay, macam ni ialah untuk 1 bulan lah. So 1 bulan, 1 kotak body key meal replacement tu ada 14 paket. So 2 kotak baru cukup lah. So ini ialah satu set yang complete. Tapi kalau katakan kita ada budget sikit, boleh start dengan yang protein dengan body key sahaja dulu. Atau yang paling kurang, kita boleh start dengan yang set paling basic sekali. Okay, so ini ialah pilihan kita lah. Okay, kalau kita pilih sarapan yang sihat, dan
badan kita akan jadi sihat. Kita akan bagi sel kita makanan yang asas, yang mencukupi, and then badan kita akan sihat dan kita akan lebih sihat. So macam Nisa selalu katalah, kesihatan tu infinity nilainya. Okay, so dengan itu saya akan stop sharing saya kat sini. Ada apa-apa nak yang tanya saya ke? Tak ada. So sebelum saya endkan saya punya sharing malam ni, saya nak buat satu eksperimen ya. Okay, so kejap, prepare dulu. Okay, sini saya dah prepare 3 jenis air ya. Kejap. Saya stop. Ini, okay, so boleh tengok sini kita ada 3 jenis air. Ini air kosong. Ini air yang saya campur dengan protein kita. And then ini ialah air yang saya campur dengan protein dengan meal replacement kita. Okay, apa yang saya nak tunjukkan ialah bila kita makan makanan yang lain-lain semua ni kan, dan dia akan semua akan bagi tenaga. Okay, tapi kalau makanan yang lain akan bagi tenaga yang lain. Okay, so for example, kalau hari ini kita minum air saja. Okay, you boleh tengok Isan, lampu ini ya. Okay, bila kita minum air saja, okay, lampu akan jadi cerah. Betul tak? Ini tenaga badan kita lah. Okay, minum protein bagus sikit. Tengok, wah cerah sikit. Dah mata pun dah tak boleh buka dah. Tapi kalau kita minum protein yang ada, wah, dengan body key sekali, memang mata tak boleh buka langsung. Okay, so sebab kalau benda yang lain dia bagi kita tenaga yang berbeza lah. So kalau hari ni kita makan benda yang tak berzat, yang tak cukup zat dia, then that's why kita pun akan jadi macam lemah lah setiap hari. Satu hari kita rasa letih, lesu sepanjang hari. Tapi kita makan protein, okay sikit. Dia bagi sikit tenaga. Tapi kalau kita campur dengan meal replacement lagi bagus dia punya result. Lagi bertenaga lah sepanjang hari. Okay, tak begitu senang letih. Okay, so dengan itu, saya akan stop hari ini. Saya akan pass back kepada kita punya MC yang comel. Okay, Nisa, mungkin you punya mic ada problem sikit, tak dengar. Okay lah, kita boleh stop kat sini. Ada apa soalan nak tanya? Kalau tak, dan kita sampai sini sajalah untuk malam ni. So, terima kasih semua. Kalau ada apa, boleh PM kita punya MC Nisa atau boleh PM saya pun okay. Alright, bye-bye.